Hai, ni video nombor 91 dalam siri video ESM. Kita cerita tentang bagaimana untuk ubah kalau you dah buat bisnes bertahun-tahun secara sambilan ataupun sepenuh masa tapi masih tak menjadi. So, dah macam-macam perkara you buat you tak tahu apa masalah kenapa bisnes tu tak menjadi. Orang lain buat banyak duit, bisnes dia berkembang, tapi you buat benda yang tak menjadi, Ibu Spiritual Marketing dia kongsikan kaedah, ada cara atau sistem yang you boleh apply supaya bisnes tu boleh menjadi. Okay. Kita dekat bab 13, sambung video yang lepas. Database daripada 300 orang kepada 3000 orang. Beri value. Yang ni, mereka akan deliver value before asking for money. Mereka akan layan dulu tu secara sebulan 2 bulan. Mereka akan buat soft selling, result in advance, and then mereka buat content. Money tanpa disiplin diri yang tinggi, tiada kejayaan. Investment, nampak keuntungan secara data yang jelas. Perjalanan masa dan pulangan. Financial freedom, money work for you. 365. Ini kesilapan besar usahawan adalah tidak fokus kepada benda yang sepatutnya. Mereka terlalu seronok mengejar like Facebook dan komen manusia. Ada juga yang suka menulis secara short sendiri tanpa memikirkan value kepada orang lain. Ada yang terlalu gairah inginkan wang tetapi tidak langsung memikirkan pelanggan. Ada yang dah dapat duit lupa nak invest kembali kepada perniagaan. Ini duit aku, apa aku peduli. Ada yang tidak tahu langsung ke mana duit itu perlu dihalakan. Dalam otak kosong perihal pelaburan. Ada yang tak nampak end result ataupun kompas apa sebenarnya perlu dicapai dalam keuangan. Kita cerita lebih detail pasal benda ni. Ini bila kita dah pandang lebih spesifik parameter yang perlu ada. Dia ada flow. Pertama sekali dia mesti collect database lah. Database ni mesti berterusan berkembang. Ini target, daripada kecil 300 kepada 3000 orang, and then you akan berterusan kembangkan jadi 4000, 5000, 10000, 15000. Itu you mesti kembangkan supaya you boleh berada dekat situasi yang macam ni. Bisnes tu berkembang. Bila database tu berkembang, baru bisnes tu boleh berkembang. Orang ni dia langsung tak ada database. Tak tahu kenapa, maybe sebab tak pernah orang ajar, maybe orang dah pernah ajar, dah pernah cerita, tapi dia tak, masih lagi tak nak buat benda tu. Sebab dalam bisnes yang baru nak start permulaan punya bisnes, memang sepatutnya perlu fokus dekat tribe marketing, tribe marketing, ataupun kumpul database. Selagi tak kumpul database, sebab itulah orang ni dia jadi problem. Walaupun macam-macam knowledge dia dah ada, beli buku ke e-book seminar, tapi dia still tak kumpul database. Dan dalam bisnes sepatutnya kena macam tu, kena kumpul database. You cari daripada Facebook, daripada forum, daripada blog, and then daripada nombor telefon. You buat banner, and you kena cari dalam pelbagai sumber untuk kumpul database. Lepas you dah kumpul database, you perlu kongsikan info secara berterusan. Just kongsikan info, tak perlu buat soft selling, whatever. Info tu mesti berjalan secara berterusan. Info yang ada value, And then sekali-sekala baru buat soft selling. The best, macam ni lah cara dia. You kena asking value, deliver value dahululah. And then sebelum you nak buat soft selling ataupun nak minta, And then tentang duit, dia ada disiplin diri lah. Money manager nanti kita akan cerita lebih details untuk video-video seterusnya. And then investment, you kena nampak bila dah buat, dah kumpul database, and then you dah beri value secara berterusan, and then you akan buat soft selling sekali-sekala dekat database tu, and then duit akan masuk, and duit tu dia akan halakan kepada investment. Kena nampak data secara jelas pulangan tu. Maybe you nak beli emas, atau you nak beli silver, you nak beli stock market, ataupun you nak beli tu benda-benda yang kecil lah, ataupun REIT ke.
you mesti nampak data yang jelas duit tu digunakan untuk apa. Okay, dia flow money tu. And last kali sebenarnya bila dia dah buat, orang yang berjaya ni dia akan fokus kepada money work for you lah, 24/7, 365. Mereka develop database dah banyak, and then dia akan hantar info yang ada value secara automatic. Macam email berseri untuk ESM juga sama, okay. Bila you dah bagi nama dan nombor telefon, pembaca bagi nama nombor telefon, dan kita akan hantar info secara berterusan. Okay, kesilapan besar usahawan lah. Kita boleh nampak ramai orang. Ini apa yang orang ni buat. You boleh nampak kat sini apa dia cerita. Dia selalu kerja like lah. Dia fikir like and komen manusia ni dia boleh dapat banyak duit. Sebenarnya bukan macam tu. Untuk dapat banyak duit, you kena kumpul database kepada 3,000 orang. 300, 500, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 orang database, and kemudian kena kongsikan info yang ada value kepada database tu. Okay, bukan like and comment. Like and comment ni dia satu kerja yang dia macam just bersosial, okay, untuk ada tujuan kenapa kena buat benda tu. Tapi orang yang berjaya ni dia fikir benda ni terus untuk menjual. Tu beza dia, okay. And then mistake dia juga, banyak orang dia tulis short sendirilah. Dia tak fikir value kepada pembaca yang spesifik, okay. Dia akan cerita benda-benda yang tak berkenaan. Itu sebab bisnes tu tak menjadi, okay. Ada juga yang terlalu gairah, okay. Dia just nak duit je lah, okay. Dia just belajar, maybe dia belajar copywriting, story, ataupun dia belajar Facebook. Semua benda tu dia buat, dia halakan terus kepada duit. Okay, dia tak langsung fikirkan tentang pelanggan. Pelanggan dia nak solution. Pelanggan dia nak value. Dia nak cara ataupun kaedah nak selesaikan masalah dia. Tapi orang yang tak menjadi ni, dia just fikirkan duit. Dia tak fikirkan apa yang pelanggan nak. So, sebab itulah dia bertahun-tahun pun, 2, 3, 5 tahun pun dia tak berubah. Okay? And ada juga kisah, dia dapat duit tapi lupa nak invest kembali. Okay? Dia anggap duit tu 100% dia punya. Dalam bisnes dia tak macam tu. Duit dia ada bahagian-bahagian. Ada bahagian untuk kita, ada bahagian untuk diinvest kepada bisnes tu. Ni tak ada disiplin punya orang lah. Memang dia tak akan maju sampai bila-bila. Ni punca. And ada yang tak tahu langsung duit tu sebenarnya gunakan untuk apa. Okay? Dia tak ada tentang pelaburan. Dia tak ada. Okay? Pelaburan ni juga you boleh tambah knowledge. Okay? You boleh tambah, maybe you nak buat pemasaran berbayar untuk tambah database. Dan orang yang ni, dia tak tahu. Bila dia dapat jualan tu, dia tak tahu nak guna duit tu untuk apa. Walaupun duit tu sikit, dia kena ada bahagian-bahagian yang sepatutnya. Orang ni, yang berjaya ni, dia tahu. Duit masuk banyak ni, dia mesti ada bahagian-bahagian. Okay? Baru duit tu bila pengurusan dia betul secara bersistem, dia ada disiplin, baru dia boleh dapat banyak duit. Santai yang tak jadi ni dia dapat banyak duit juga, okay? Dia ada kemahiran macam-macam, tapi bisnes tu dia tak berkembang. Sebab apa? Dia tersangkut dekat bahagian pengurusan duit, okay? Ni antara mistake yang mereka lakukan lah, okay? And then tak nampak last sekali apa yang perlu dicapai dalam keuangan ni. Okay, yang ni dia kembali semula kepada asas kepada perniagaan lah. Production, marketing and management. Satu syarikat besar, dia ada manager untuk production, dia ada manager untuk marketing, and then dia ada manager untuk management. Okay? Maknanya orang kaya ni dia sebagai ahli lembaga pengarah. Okay? And then syarikat tu dia ada manager untuk setiap department ni lah. Ni basic. Okay? Maknanya apa? Orang akan bekerja untuk dia lah, untuk kembangkan lagi syarikat tu. Ini cerita dia, okay? Tu sebab maknanya money work for you. Kita bayar gaji dekat manager tu. Manager tu akan buat kerja. Baru terjadi 24/7, 365 sepanjang tahun lah. Dan seterusnya sehingga syarikat tu berkembang. Ini apa yang orang ni lakukan, okay? Dia ada planning yang sistematik. Orang ni dia tak ada planning. Dalam kepala dia tak ada planning macam itu. Apa yang dia fikir,
I kena buat post banyak-banyak, I kena buat marketing, I kena buat banyak duit, dan bisnes I akan jadi besar. Dia tak ada planning dia berbeza, just macam tu saja. Dalam kepala dia, selagi tak dapat banyak duit, selagi tu dia 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 tak nampak macam mana nak buat benda tu, okey. Tapi orang ni dia ada perancangan, okey. Mula-mula dia akan buat bisnes tu sendiri, dan bila dah maju, dia akan latih ejen, dan dia akan latih lebih banyak ejen. Lepas tu dia akan cari pengurus untuk bahagian production, pengurus untuk bahagian management, pengurus untuk bahagian marketing. Ni apa yang orang ni lakukan. Planning dia ke arah itu, dan itu apa yang dia nak, itu yang dia usaha untuk capai. Orang ni dia tak ada. Dia akan terus menerus buat dekat promosi dekat mana-mana, dekat Facebook ke blog atau forum, tanpa kumpul database. Database itulah yang membuatkan bisnes itu menjadi. Dan orang ni dia kumpul database, orang ni tak kumpul database. Okay, last kali orang yang berjaya ni dia ada target financial freedom. Okay, orang yang tak berjaya, maksud financial freedom ialah dia fikir dia ada banyak duit, maybe dia boleh pergi travel sana, travel sini, dia ada rumah besar. Ini apa yang orang tak berjaya fikir. Tapi orang yang berjaya dia fikir dia berbeza. Maksud financial freedom adalah duit tu akan bekerja dekat dia. Cara dia akan upah orang untuk menguruskan bahagian ni, production, marketing and management. So hope you dapat bezakan kenapa orang ni sampai sekarang dia tak menjadi. Dan orang ni dia ada satu perancangan yang profesional dan sistematik. Okay, next video kita sambung. Thank you.